الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita dapat sambung belajar lagi lah kelas Jizdah tahun 1 Usuluddin dan Dirasat Usuluddin dah. Jadi kita mengaji dulunya itu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tidak serupa dengan sesuatu, tidak ada yang standing dengan Allah. Qul huwallahu ahad, katalah Allah tu ahad, tunggal, satu saja, tak serupa dengan siapa-siapa. Allahus samad, dan Tuhan ditumpu kepadanya oleh semua makhluk. Allahus samad, lam yalid, tidak, Tuhan tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Tuhan. Dan Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan Tuhan saat itu oleh sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan ia maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita telah maklum bahawa Tuhan ni, Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk ni. Mahal ijma' bainal ummah, perkara yang telah diijma' oleh semua orang Islam bahawa tidak serupa Allah dengan makhluk, dengan nas Quran lah. Cuma bila kita sebut kata makhluk, dan kita kena tahu apa dia makhluk. Bila Tuhan sebut atau Tuhan tak serupa dengan makhluk, maka apa dia makhluk? Makhluk ni benda al-muhdas atau al-syai' alladhi yujiduhu Allah, perkara yang dicipta oleh Allah, tu makhluk. Jadi makhluk ni sifat dia ni ada mula dan dia binasa. Dan makhluk saat itu ada sifat-sifat dia. Dan makhluk ni, supaya kita dah sebut dulu, itu tak lepas pada ni perkara. Dan makhluk ni dia tak lepas pada dua perkara, iaitu dia jirim dan arab, orang panggil. Dia ni jirim ni pensingkong, bagai apa, syai' dalam istilah Quran sebut itu syai', wa khalaqa kulla syai'. Tuhan yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, faqaddarahu taqdira, maka Tuhan takdir ukur sebagai takdir, sebagai ukur lah. Dan yang duanya, benda makhluk ni Arab ni, iaitu benda hak tupai dijirim, maqam bi apa ni, jirim tu maqam bi nafsih, bagi berdiri dengan dirinya. Maksud bagi berdiri dengan dirinya, iaitu dia sendiri, dia tahayyuz, dia tak nak tupai juga, dia ambil tepat benda hak, ambil tepat dengan sendirinya. Dia berdiri dengan sendiri, iaitu dia ambil tepat dengan sendiri dia. Dia tak serupa Arab ni benda lain, dia gitu tupai di benda lain, serupa dengan putih, dia panggil, dia duduk di kertas contohnya, hitam. Hitam ni duduk di hitam ni duduk di sesuatu. Jadi hitam ni duduk di kain kelubung hitam misal. Jadi hitam ni duduk di kayu misal, maka ia berdiri, dia ada tu maqam bi ghairi, dia berdiri dengan benda lain, dia tidak berdiri dengan sendiri, tidak ada dengan apa ni,
dia kena tupai di benda lain. Tu orang panggil Arab. Dan dia orang panggil benda baru ni ada sifat dia. Sifat dia ada sifat dia. Sifat dia sebenarnya iaitu dia tak lepas daripada ada dengan tak ada. Benda baru ni ada wujud dan ada adam. Ada dan tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Dan benda baru ni, yang keduanya ada sifat dia. Ada warna hitam, putih, merah, hijau. Dua. Yang ketiganya, ya ada azminah, ya ada masa, ada ayu, ada umur dia. Yang keempatnya ada amkinah, ya ada penti yang dia kena ambil. Yang kelimanya, ya ada maqadir, dia boleh ukur. Yang keenamnya ada jihad, ya ada jihah, ada sebelah kiri kanan. Sebab tu bila sebut kata laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan sesuatu, maknanya Tuhan bukan daripada perkara perkara sana. Dan bukan juga berjirim berarad. Maka bila kita kata dia bukan jenis ni, situ barulah akal kita tak boleh gambar Tuhan. Akal saat ni tak boleh nak gambar Tuhan. Dan kita di akhirat sikit lagi kita akan tengok Tuhan dengan izin Allah dan dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan kemampuan kita, an-nazar ila Allah, boleh tengok Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berjihah, walaupun Tuhan tidak boleh hukum, walaupun Tuhan tidak tidak boleh hukum ke bagi dia. Boleh tengok wujuhun yawma idzin nadirah, pada hari hak muka semua tu nadirah, bersinar. Wujuhun yawma nadirah ila rabbiha nadirah, kepada Tuhan mereka nadirah, mereka tu boleh tengok. Cuma kita ni bila Tuhan tak serupa, tapi ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang memberi waham. Orang kata memberi waham ni maksudnya, dia memberi waham ni maknanya kita yakin kata Tuhan tak serupa, tapi ada benda tu kata ada Tuhan serupa dengan makhluk. Hak tu orang panggil memberi waham. Kita yakin siap dah tu Tuhan tak serupa. Mahal ijma', tak kira siapa pun pegang kata Tuhan tak serupa belaka. Cuma ada benda hak waham, hak beri waham. Ayat-ayat atau hadis-hadis. Dan secara qat'iyatud dilalah. Qat'iyatud dilalah ni maknanya makna yang menunjuk putus. Qat'iyatud dilalah iaitu yang menunjuk dilalah dia tu menunjuk putus. Dilalah dia saat itu menunjuk di atas makna yang putus. Hak tu hak cerak dah sebab Tuhan sebut ke laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun. Tidak serupa sesuatu pun Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua tu ayat qat'iyatud dilalah. Dan ada ayat-ayat yang menunjuk kata Tuhan tu serupa dengan makhluk. Hak tu orang panggil ayat mutasyabihah. Dan kita telah sebut bahawa bagi ayat pada muhkam makna yang ayat yang menunjuk di atas makna dia saat ni tu muhkam, tak boleh berubah, tak boleh ihtimal, tak boleh tanggung mereka di atas satu makna. Dan ayat mutasyabih, ayat yang memberi waham serupa dengan makhluk, maka kedua-dua saat ni tu Tuhan sebut sendiri dalam Quran, kata ayat saat itu dibahagi kepada dua. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Tuhan yang turunkan kitab Quran, minhu ayatum muhkamat.
Di antaranya ada ayat muhkamat, hunna ummul kitab, dan ayat muhkam tu jadi ummul kitab, ibu kitab. Maksudnya semua kena kembali kepada dia. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain panggil mutasyabihat. Benda ni jelas benar, benda mudah je lah. Dah mutasyabih saat ni tu bagi hak menunjuk di atas rupa Tuhan dengan makhluk, setara tu je lah. Bagi hak menunjuk di atas rupa Tuhan dengan makhluk, bagi mutasyabihah. Tuhan sebut siapa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka ada pun orang yang ada dalam hati dia zaig, ada sengit condong kepada fitnah, ya hati tak molek, yang nak timbul benda jadi isu dan sebagainya. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka dia akan turut benda mutasyabih. Ibtigha al-fitnah, kan dia cari fitnah, ibtigha ta'wil, dia cari takwil mengikut hawa nafsu dia, bukan mengikut kaedah. Bukan mengikut kaedah, bukan mengikut ayat Quran, dia takwil sendiri dia gitu ya, tak ada tengok pada ayat-ayat yang muhkam. Tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ketahui takwilnya illallah, melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan tidak diketahui takwil melainkan orang yang bijak dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi, semua tu berkata yaquluna amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullum min 'indi rabbina, semua pada Tuhan belaka. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mengerti demikian mereka ulul albab, mereka orang yang punya akal fikir lah. Maka bila ayat saat ni tu ada ayat mutasyabihah, maka kita sebagai orang Islam ni nak pergi belah mana? Sebab tu ada sebut, tengok muka 230, ayat-ayat mutasyabihah. Telah warid beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi waham pada zahirnya serupanya ta'ala kan makhluk. Atau sifatnya yang mana sifatnya ada menunjuk Tuhan serupa makhluk atau sifat Tuhan. Yang membawa pada kekurangan lah, pada hak Tuhan, dan terkadang berlawan dengan sifat salbiyah bagi. Sebab punca atau tepat kita boleh nafi Tuhan, nafi segala perkara tak layak dengan Tuhan saat itu, iaitu ayat laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu itulah. Tapi ada ayat contohnya lah, Tuhan sebut wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Tuhan kau wal malaku saffan saffa, dan malaikat berbaris saf, siap sedia menjalankan perintah. Tapi kalau telah datang Tuhan, jadi Tuhan mari. Tuhan mari ni, Tuhan mari kena mari ke Tuhan. Tuhan ni biasa ke Tuhan wayak serupa ya Tuhan ni, mari tak mari pun. Semua Tuhan tahu serupa sahaja. Nak kita kata mari saat ni tu Tuhan perlu kena mari ke? Sebab itulah Tuhan Maha Kaya. Fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan mempunyai arasy. Lepas Tuhan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Tuhan lebih dekat ke Tuhan tahu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, tak boleh meliputi dengan ilmu Tuhan. Semua ilmu Tuhan tahu belaka, Tuhan berhajat kena mari. Lepas tu pula mari saat ni dia ada harakat, ada gerak semua saat ni panggil sifat makhluk. Turun naik sifat makhluk. Dah Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa. Sebab tu sini ni wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Tuhan kau. Ulama tafsir makna wajah amru rabbika, telah sapa perintah Tuhan kau. Tuhan perintah, Tuhan suruh. Wal malaku saffan saffa, ketika tu malaikat berbaris siap sedia untuk melaksanakan perintah Tuhan kan. Orang biasa sepengai askar tentera kan, duk baris-baris tu untuk melaksanakan perintah lah. Sebab tu ulama tafsir ja'a rabbuka, ja'a amru rabbik, datang perintah Tuhan. Amrun saat ni makna perintah, suruh. Perintah. Boleh ke tak kita kata nak tafsir datang perintah Tuhan?
Benda ni lah ijma' ulama bahawa ayat ni mesti kita takwil dengan makna atau dua perkara. Pertama, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala maksud. Wa jaa rabbuka, datang Tuhan saat ni. Yang kedua, kita takwil. Takwil dengan makna wa jaa amru rabbik. Boleh juga. Adapun nak pergi zahir saat ni tu tak boleh. Dan kerana Tuhan tak serupa. Nak pergi lagu mana? Nak mari jalan ngok-ngok. Allah, waktu serupa makhluk lalu. Pas kita tak mari tak serupa dengan kita, tak boleh. Tak boleh kita katalah tu. Kerana bila kita katalah tu, makna kata mari juga, ya orang mari ni macam-macam. Sepuluh orang, tuban, menayang, jalan kaki, lopak. Semua saat ni tu dia panggil furu' daripada makna intikal. Itu cabang daripada makna pindah satu tempat pada satu tempat. Makna mari hak makhluk semua. Sebab tu kita ni kena takwil. Pas takwil hak demo atau pas kita takwil ni Tuhan wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak diketahui takwil illallah warasikhuna fil ilm. Tidak tahu takwil melainkan Allah, dan orang bijak dalam agama, dalam ilmu. Takwil mana hak tak boleh? Takwil hak turut nafsu, hak tidak turut kaedah dia. Adapun takwil hak yang kita saat ni tutup nak mensucikan akidah kita akan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang tak layak dengan Tuhan, maka hak tu wajib. Ataukah kita kena i'tiqad lain kemislihi syai' tu wajib ke? Sebab itulah kita takwil. Hak tu takwil yang berdasar kepada nas. Tuhan sebut lain kemislihi syai'. Ada pun takwil dengan makna takwil mengikut hawa nafsu. Maka hak tu hak tidak turut cara hak telah dibentangkan, hak telah disebut oleh ulama, maka tu bagi takwil nafsu ni dah hak ni lah hak duk berlaku lah ni banyaknya. Contohnya akhir sekali jadi fawda aqdi. Fawda aqdi ni jadi orang panggil bab akidah ni jadi fawda. Jadi fawda ni serupa dengan saudara-saudara kita hak Wahabi contohnya. Mereka kata makna sebau, makna duduk, nyetak, semua tu fawda laka tu. Kerana benda tu benda jelas. Bila nyetak, ada kita nak kata nyetak tak serupa dengan makhluk? Tak ada. Sebab tu tak boleh. Kita nak pergi pegilah tu mengikut zahir tu. Dan benda tu benda yang apa ni, ma yadzakru illa ulul albab. Orang yang berakal semua saat ni tu kat retilah tu belaka. Ulama-ulama kibar daripada masa salafus soleh sampai hari ni tu pegilah tu belaka. Kerana benda tu jelas cerak. Ada seorang dua mari ni buat pegang keras dekung atau ada pegang betul tu, maka itu salah, tak betul cerak lalu dah lah. Asyik tu. Kadang-kadang kerana benar hak jelas cerak. Tu makna wajah rabbuka. Apa kita takwil mana amru rabbika boleh tak boleh. Tengok Tuhan sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها. Pada malam itu بإذن ربهم, dengan izin Tuhan, min kulli amr, dia tiap-tiap perintah. Amrun tu ada Tuhan, ada banyak sebut kan tentang amrun. Ada perintah Allah Subhanahu, awamirullah panggil suruh-suruh Tuhan, ke perintah Tuhan. Maka tak ada lagi sikit habuk pun ayat kita wajah rabbuka, anda jadi wajah amnu rabbika, tak ada salah sikit habuk. Semua ulama kata tak apa untuk nak jadi senyap supaya tidak lagi hidup sebut benda ni jadi fitnah dan sebagainya, jadi isu di kalangan orang Islam yang sebenarnya akidah saat ni dia kena kukuh, dia kena mudah, lepas tu pula kena tetap senyap dalam bab akidah, tak boleh. Tengok kita tengok saudara-saudara kita Wahabi contohnya. Jadi duk timbul bila duk sebut benda jadi isu benda ni, hak yang sepatutnya turut salafus soleh senyap, mari duk kacak benda hari-hari jadi timbul tashkik orang panggil, timbul retak, timbul benda kecil-kecil. Yang kedua, contohnya Tuhan sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka itu. Benda ni jelas kata majazi atau orang panggil benda hak ayat hak turun ketika apa ni bai'ah di sulhul al-Hudaybiyah.
Nah, ketika Sayyidina Utsman para as-sahabah dan Nabi selepas pada masuk minta damai dengan kafir Quraisy selama 3 hari tak tubik, maka dak khamatkan puak Quraisy ni qatar, mana bunuh curi lah. Maka pada ketika tu puak sahabat ni bai'ah Nabi. Bai'ah laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Tuhan redha ke idh yubay'unaka, ketika mereka tu bai'ah. Bila mereka tu bai'ah Nabi, turun ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan tu ada tangan mereka tu. Dan benda ni jelas juga, bukan makna tu tangan tu ada letak tangan sobat-sobat ada tak tangan Nabi. Kerana cerak jelas benda tu kata benda ni bagi mutasyabiah. Sebab tu yad sini tu mana nas, mana pertolongan Tuhan. Dengan makna kuasa, kudrat. Mana tolong dan sebagainya. Itu benda-benda tolong. Tak ada salah kalau kita kata yadullah nasrullah. Tuhasbu iza ja'a nasrullah. Bila siapa pertolongan Tuhan kan? Maka sini makna nasrullah fawqa aydihim, di atas tangan-tangan tu tangan Tuhan. Atau makna qudratullah, qudrat Tuhan, moga Tuhan kuasa sungguh. Moga Tuhan kuasa sungguh. Tu. Sebab tu pada ayat hak pesen ini orang panggil ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Kita nak pegangnya dua perkara ilmu kita serah. Serah Tuhan bulat-bulat, cuma caranya itu as-salafus salih. Iaitu pertamanya kita kita pegang ilmu salaf ni mula-mula sekali orang panggil ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali ni maknanya semua makna yadullah ni kita kena i'tikad bahawa Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', tidak serupa Tuhan dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat. So situ tu mula-mula sekali. Kamar dia murad dengan yad, tangan, kelimah yad saat ni tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala, serah Tuhan tu. Maka itu salaf orang bagi. Ada pergi zahir kata tangan dengan mana tangan betul, maka itu malam yaf'alhu salaf walal khalaf. Benda tidak buat oleh salah dan khalaf. Tak ada pihak kata lah tu. Hidup pergi zahir pergi tangan betul, tak ada pihak kata serah buk. Lepas tu pula yang duanya yadu saat ni tu pergi dengan makna kudrah. Kerana Tuhan wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa sungguh kan. Maka bila Tuhan kuasa sungguh, apa salah kita pergi takwil dengan makna kudrat? Tu. Bahkan dalam masalah tangan ni orang panggil ayat tangan ni banyak sebut beberapa ayat. Kadang ada sebut ke bawah bal yadahu mabsuutatan kaif yunfiqu kaifa yasha. Bukan dua tangan, ada Tuhan sebut dua tangan pula. Tuhan infak, Tuhan memberi kepada mereka yang Tuhan nak kaifa yasha, bagaimana Tuhan nak. Tu ada sebut dua tangan pula. Dan ada sebut ayat lain was-samaa'a banainaha biaidin, dan langit-langit itu kami binakan dengan tangan-tangan kami. Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan. Jadi tangan ada sebut mana yadun, ada sebut mana yadan, dan ada sebut aidin, mana tangan banyak. Sebab tu bila pesen ni orang panggil mutasyabihah. Mutasyabihah benda ni benda jelas, benda cacing, cerah supaya matahari duduk langit. Sebab tu ulama tak ada pihak menyeleweng. Tak ada pihak menyeleweng seorang habuk. Semua ulama yuafiq dan muwafaqah di atas mazhab ilaihi, bagi telah bermazhab kepadanya oleh al-a'immah al-kibar, seperti Imam Asy'ari dan imam-imam yang selepas pada tu. Kerana benda ni benda jelas supaya matahari langit kan. Tak ada pihak ragu-ragu gapo. Marinya belakang ada keliru sikit ni Wahabi lah. Dan Tuhan sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas arah tertinggi. Di atas arah tertinggi istawa. Istawa ni. Supaya tu juga Tuhan perlu ke kalau ada setengah orang takwil mana istawa tu mana irtafa'a atau mana jalasa qa atas taqarra, duk tetap situ. Allah bila kita pegalah tu betul tu,
Makna kata mereka tu serupa ke Tuhan dengan makhluk. Bahkan mereka kata dok tak serupa saat ni tu. Tak serupa, ya kata tetap tak serupa. Tapi bila tetap mana tak duduk di situ. Bila duduk di situ makna kena ambil tahayyuz. Ya tak mau fikir sendiri. Fikir sendiri mana ialah wazim. Mereka panggil wazim benda hak berhubung dengan benda tu. Kalau jadilah tu, itu baik natijah jadi gitu. Tak sebut pun jadi gitu. Sebab itulah istawa. Kena kata istiwa an yaliku bi jalalihi ta'ala. Istiwa yang layak dengan Allah. Tuhan Rahman, Tuhan Maha Pemurah. Alal arsy istawa, di atas arah istawa. Istawa hak itu dengan mana? Tertinggi, hak yang layak dengan Allah dia panggil. Tinggi makanah atau tinggi makna tasallutul quwwah, makna menguasai semua. Makna qahara wastaula. Wa tasallata. Makna Tuhan menguasai semua. Dan benda-benda tu bila takwil makna qahara contohnya, maka itu tak jadi salah sikit habuk pun. Dan kita telah sebut bahawa tujuan takwil sebenarnya untuk nak senyap. Bila senyap tak kecek dalam hati, makna kata kembali supaya dengan masa para as-sahabah. Kerana sahabat ni tak ada satu hadis pun yang warid bahawa mereka kecek bab benda gini. Tanya Nabi, apa makna tangan contohnya, apa makna mata. Tak ada sahabat, tak ada seorang habuk. Bahkan apa hak yang Tuhan sebut, mereka iktikad sebagaimana Tuhan sebut saat ini. Lepas tu pula hak Tuhan sebut, Tuhan tak serupa kan. Bila Tuhan tak serupa dengan makhluk, mereka tentu mereka pegang Tuhan tak serupa. Dan makna yang ada pada makna ayat saat ini, mereka faham cerak lah dah. Moga mereka duduk sekali dengan Nabi. Itu mana Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahkan istawa tu sendiri dalam bahasa Arab ada makna banyak. Ada qad istawa bishrun 'alal iraqi bila sayfin wala damin muhraqi. Makna istaula makna menguasai di atas Iraq. Bishrun raja Bishr. Sebab tu makna istaula tu banyak. Bukan makna sada. Benda-benda gini benda jelas ya sebenarnya, bukan benda payah pun. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan cara penghormatan yang sewajibnya diberi kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam dalam genggaman kuasanya, genggam Tuhan. Dan langit tergulung dengan kuat kuasanya, maha suci lah ia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Sebab tu duk lagi genggam Tuhan, apa kena genggam dengan tangan ke? Kita duk tengok dah. Sebab tu ada hak saya tengok apa ni mukjizatul Quran, mukjizat Quran hak ulama buat kajian ke. Ya ada kita tengok tadi ya ada hak langit. Bila dia nak serong bulan bintang sat ni jadi gulung supaya dengan angin ribut tu lepas besar habis masuk dia habis tu gulung qabdatuhu yaumal qiyamah. Tu tak ada siapa kiamat lagi. Hak dah nampak dulu ni. Jadi nampak ada yang nampak sepuluh gulung sepuluh orang panggil angin mun hak ni angin hidup musim hak ni. Sebab tu qabdatuhu yaumal qiyamah ni takut Tuhan kena bakat angin Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Bila innama amruhu perintah Tuhan. Kerja Tuhan itu innama amruhu idza arada syai'an. Apabila Tuhan nak buat sesuatu, an yaqula lahu kun. Tuhan kata kun, jadi fayakun, maka jadi lalu. Tak ada kena duk pakai apa Tuhan. Nak turun tak ada kena duk turun cokok-cokok gitu. Benda tu benda makhluk. Tak layak dengan Tuhan. Sebab tu makna turun dan makna apa semua saat itu pakai mimbabil mutasyabihat. Daripada bab mutasyabihat. Dan sebenarnya Nabi SAW tengok muka 231. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Tuhan kita kulla lailatin tiap-tiap malam ila sama'id dunya,
kepada langit dunia. Tuhan turun, Tuhan kena turun ke? Torah Tuhan ni, hak yang kuasa dia ni kun fayakun kena turun. Turun cokok-cokok hatu naik pula. Benda-benda gitu, benda makhluk tu. Makhluk biasa tu. Sebab tu Tuhan sebut yang zilu rabbana, apa Tuhan sebut apa? Benda-benda gini lah Tuhan ada ayat dah. Tuhan uji manusia ni, uji nak tengok dia percaya ke tak. Kerana dalam masalah pak Tuhan ni, hak Tuhan duk nafi kan. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun labtagau ila dhil arsy sabila subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ma yaquluna 'uluwan kabira. Jadi Tuhan ni banyak Tuhan duk nafikan sifat-sifat tak layak dengan Tuhan. Bila Tuhan sebut kan subhanahu la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Semua Tuhan tak sifat benda-benda tak betul, benda-benda nak serupa dengan makhluk semua tu. Tuhan tak sifat bil kamal dengan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan uji kita lah nak tengok atau kita ni duk pegang serupa orang kafir ke tak. Turunlah. Timbul Tuhan nak uji kita. Jadi itulah yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tiap-tiap malam kepada langit dunia ketika kekal suluh selepas daripada lepas dua, ketika kekal suluh sepertiga akhir malam. Akhir malam bagi 3 malam ke hak akhir. 3 hak akhir seknang suasam 1/3 pada hak akhir saat itu. Yaqulu Tuhan kata may yad'uni, siapa berdoa pada aku fa astajibalah, maka aku terima doa dia. May yas'aluni fa u'tiyah, siapa minta maka aku beri. May yastaghfiruni, siapa minta ampun fa aghfiralah, maka aku ampun kepadanya. Makna turun saat ni tu kita nak pergilah, nak makna turun. Turun sini ni. Turun ke apa? Turun malaikatu rabbina, mana turun malaikat-malaikat kami. Malaikat Tuhan turun. Tuhan sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Mana Tuhan turun, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Tuh. Jadi inilah nak waya kata turun Tuhan saat itu yudabbirul amr, Tuhan yang menguruskan minas sama'il ardh thumma ya'ruju ilai, malaikat kata turun malaikat. Jadi malaikat turun. Jadi daripada ayat lain sebut tu malaikat turun, maka ambil dipaham daripada ayat lain. Dia kata yang seluruh rabbuna nuzul biasa ke Tuhan sebut dalam Quran, malaikat turun tanazzal malaikah. Jadi sini pun tak tahu mana yang zulu malaikatu rabbina, turun malaikat kita, apa salah? Apa salah? Sedangkan ada ayat-ayat yang lain yang tafsirkan dengan makna turun sana, turun malaikat. Ini kita jelas kata benda-benda yang setengah saudara-saudara kita muslimin hidup kacau benda ni sebenarnya tak betul cara lah tu. Duk pegang nak zahir gitu. Ibtira al-fitnah, dia cari fitnah. Kita tengok jelas kata timbul fitnah sungguh. Dan kita tengok pula ayat hadis Nabi SAW, la yazalu yulqa fiha. Sentiasa dicapokkan di dalamnya, dalam jahannam. Dalam neraka jahannam, wa taqulu, dah berkata neraka jahannam, hal mim mazid, ada tak lagi, hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamah, hingga Tuhan letak dalam neraka jahannam tu qadamahu, tapak kaki Tuhan, fa yang zawi ba'daha ila ba'din, maka tertindih setengah di atas setengah. Thumma taqulu, kama dia berkata ia neraka jahannam, qadi bi'izzatik wa karami, cukup dengan kebesaran kau dan kemuliaan kau.
Wala tazalul jannatu tafdulu, dan syurga masih luah, kosong. Dan hatta yunshi Allahu laha khalqan, hingga Tuhan ciptakan baginya makhluk. Fayuskinuhum, maka Tuhan memperdudukkan, memperdiami, atau Tuhan jadikan mereka tu duduk di syurga. Fadlal jannah, hak yang luah, hak yang ada tempat kosong, limpah lebih lagi itu Tuhan jadikan makhluk lain masuk duduk situ. Tu nak ayat kata benda ni. Tuhan letak tapak kaki. Apa Tuhan nak pergi neraka saat ni tu, kena letak tindih dengan kaki ke supaya gitu. Nak pergi kau kemah gitu. Sedangkan Tuhan Maha berkuasa, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ini min babil kinayah, daripada bab kinayah nak ayat. Sebab tu ulama tafsir capok. Sebab apa? Sebab kita ni nak pergi zahir tak leh. Bila tak leh pergi zahir, kita takwil tu takwil mengikut kaedah, bukan mengikut hawa nafsu. Maka bila takwil mengikut kaedah, maka itu hak yang kenanya. Selamat kita ada kaedah, dan itu dinamakan ijtihad. Ini cara panggil ijtihad. Kalau tak ada berdasar kepada kaedah-kaedah, maka bukan ijtihad, itu nafsu. Sebab setengah orang mau duk tafsir tak tukar lu, kita duk hurai sendiri tu. Tak ada turut akwal atau tidak turut kaedah-kaedah, maka itu yang bagi tafsir dengan nafsu. Tafsir dengan nafsu lah, tak ada turut kaedah. Tapi kalau turut kaedah cara, maka hak tu barulah hak. Nabi SAW sebut, idza jitahada al-hakim, idza jitahada apabila ijtihad fa asaba, maka kena falahu ajran, maka boleh 2 pahala tu. Mana jitahada, siapa ijtihad fa asaba, maka kena falahu ajran, boleh 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, siapa ijtihad salah, falahu ajrun wahid, boleh sah. Ni hak ni lah, hak turut kaedah. Ada pun hak kecek dengan mulut faham sendiri, tak ada turut kaedah, maka hak tu nafsu. Hak tu tu akan akhirat esok salah. Alah tu sebab tu tapak kaki sini dengan makna Tuhan buat dan Tuhan ambil dan makhluk. Tu masukkan lagi. Ya ada takwil dia saat ni tu. Dan supaya dengan Tuhan buat makhluk lain masuk ke dalam syurga tu lah. Tu bila kita pergi pegalah tu, dia selamat lalu lah. Dia senang selamat. Lepas tu pula tak kecek dah hatu. Bak akidah ni 1000 tahun, hampir-hampir 1000 tahun kita tak kecek. Baru kecek duk timbul, duk jadi gagal belahnya baru 200 tahun lebih. Masa lepas daripada Muhammad bin Wahab, panggil Wahabi tu big ni ya. Belum ada tu kan senyap belakang dah bak akidah ni pegang ikut Quran Sunnah. Lepas tu pula ayat-ayat hak takwil semua Quran Sunnah belaka. Nama dia kata ni pegang tak ada turut Sunnah, bukan. Kita turut Quran lah, kerana Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'un wa sam basir qul huwallahu ahad. Sebab tu kita tolak tak serupa dengan Tuhan, maka kita berdasar pada Quran, makna kita pegang Quran juga. Dak dah waktu pegang Quran ni dah betul, bukanlah tu. Tak kena bukanlah tu. Dan supaya tu juga sabda Nabi SAW, yaqbidullahu al-arda, Tuhan gengar bumi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yatwis sama' biyamin, Tuhan lipat langit dengan kanan. Thumma yaqul, kemudian Tuhan kata, ana maliku anal malik, aku raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi. Semua hak ni tu. Nanti kita tengok depan lah. Dan ada juga seumpama hadis kursi, Allah Ta'ala firman, hadis kursi ni hadis hak Tuhan, hak Nabi SAW, qala Allah, qala Allah, ya panggil hadis kata Tuhan, kata panggil Tuhan, Nabi royak makna tu daripada Tuhan tu, daripada makna Tuhan tu. Lapar pada Nabi, panggil hadis kursi. Kalau lapar daripada Tuhan, ada makna daripada Tuhan, maka itu Quran. Tapi kalaulah lapar daripada Nabi, makna pada Tuhan, maka itu panggil hadis kursi. Nabi dengar kalamullah, dengar kata-kata Tuhan, panggil, maka Tuhan capok masuk ke Nabi, maka Nabi royak kata Tuhan, katalah tu. Maka itu panggil hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, hadis kursi. Adapun hadis biasa ni, hadis Nabi SAW, iaitu hadis ni iaitu makna pada Nabi,
dan lafaz daripada Nabi. Supaya Nabi royak. Tapi cuma benda tu cuma benda tu hak Nabi sebut saat ni tu, semua saat ni tu, Nabi tak bertutur kata daripada hawa nafsu lah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jadi Nabi tak bertutur kata melainkan daripada tak tutur kata pada hawa nafsu. Tuhan wahyu pada Nabi. Itu wahyu pula, wahyu tahu benda ni gini semua. Maka Nabi pun kacak makna benda Tuhan wahyu saat ni tu baik daripada makna, daripada tubuh Nabi, daripada fikiran Nabi. Lepas tu pula lapar pun Nabi waktu baik kacak lah tu. Sebab tu baik lapar ke supaya hadis kita la yazal yulq, apa ni hadis contohnya hadis kita sebut ke yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala contohnya. Tu Tuhan wahyu lah. Dan hadis kursi ni dah sebut ana 'inda dhanni 'abdi bi. Tuhan kata aku di sisi seka hamba aku denganku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengannya. Idza zakarani, apabila dia sebut aku. Fa in zakarani fi nafsihi, kalau dia sebut akulah diri dia, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun sebutlah diri aku. Wa in zakarani fi mala'in, kalau dia sebut depan orang ramai, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku sebut depan jemaah malaikat yang lebih ramai padanya. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia dekat padaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku masuk serta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, kalau dah dia dekat padaku serta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku masuk dekat sedepa. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, kalau dia jalan, dia mari kerana aku saat ni tu berjalan, maka aku pergi kepadanya secara lari. Cepat. Ini semua kinayah orang panggil. Kerana kita dekat mana Tuhan dah jaga kita apa semualah. Sebab itulah makna betul dekat mari cokoh-cokoh tu bukanlah tu. Tu. Dan di antaranya juga hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika." Qultu ya Rasulullah amanna bik wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina, qala na'am innal qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha. Tuhan yang membalik ke hati-hati. Hati ni Tuhan balik buat jadi gitu gini semua. Tsabbit qulubana ala dinika, akan tetapkanlah hati-hati kami di atas agama engkau. Faqultu ya Rasulullah, maka aku kata ya Rasulullah, amanna bik, kami percaya beriman pada engkau, wa bima ji'ta bih, dan dengan barang yang akan datang dengannya. Fahal takhafu alaina laina, maka adakah kau takut di atas kami? Qala na'am. Nabi kata ya, innal qulub, sesungguhnya hati baina asbu'ain, duduk di antara jari, celah jari, min asabi'illah, di antara jari-jari Tuhan, yuqallibuhuma kaifa yasha, Tuhan balik ngikut apa tu bagaimana Tuhan nak lah. Maka duduk di celah jari Tuhan kita. Sebab tu dengan makna jadi dengan makna duk celah jari saat ni tu kinayah daripada Tuhan nak buat bila masa boleh. Majaz dia panggil lah tu. Dan ada juga dalam hadis Nabi sebut innallaha khalaqa adama, sesungguhnya Allah jadikan Adam ala suratih, di atas rupanya, rupa Adam. Tuhan buat Adam di atas rupa Tuhan. Pegang rupa dia orang ke Tuhan. Tak pegang Tuhan serupa dengan orang ke mana. Tuhan sebut siap dah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab tu ulama hurai makna serupa dengan Tuhan serupa dengan Adam. Adam serupa dengan Tuhan ni makna mana?
makna sama-sama ada sifat. Nah pada nama saja supaya qadrat iradat ilmu panggil. Dah ulama hurai benda tu benda jelas belaka. Nah dengan demikian cuba kita tengok muka 233. Dengan demikian bagaimana kita taufik di antara apa telah jelas mustahilnya seperti pada sifat-sifat yang datang pada nas-nas yang beri waham zahirnya seperti sifat makhluk. Lepas tu kita nak taufik lah no. Ayat-ayat saat ni tu. Nak taufik balas mana? Dah. Nak taufik maknanya nak mari buat lah no bila ada benda hak mustahil. Harana ni mata mustahil apa tu ayat sendiri. Dah mustahil kerana tu ayat juga laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lepas tu bila Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa, kita nak pergi kata Tuhan tak serupa ni ya ada kena mari cek tengok benda makhluk gapo tak. Pertama kita kata benda makhluk ni jirim. Jirim ni benda bertokor, bertubuh, berjisim, berbadan ni. Semua kata kalau tu Tuhan tak ada. Tak. Allahu Akbar. Kadang-kadang rapuh kecek. Jadi dijawab bahawa nas-nas tersebut itu di antara ayat-ayat mutasyabihah yang telah Allah Ta'ala sebutkannya dalam Quran. Ayat-ayat mutasyabihah ni Tuhan sebut sendiri. Tuhan sebut apa? Kerana Tuhan nak uji manusia lah juga. Nak uji lah juga. Nak tengok kata mereka itu tu. Bila ada besin itu. Bila ada besin ini, adakah nak pegang serupa dengan makhluk tu? Dimaksudkan dengan ayat mutasyabih itu ialah tiap-tiap nas yang zahirnya berlawan dengan sifat-sifat salbiyah yang menafikan dan menghukumkan mustahil zahirnya pada Allah Ta'ala. Dia orang panggil ayat mutasyabihah ni ialah nas pada Quran atau hadis yang zahir dia memberi waham kata serupa, panggil waham. Ya dalam istilah ilmu akidah ni ada ilmu tu iaitu ilmu tu idrakus syai' ala ma huwa alaih. Dapat sesuatu ala ma huwa alaih di atas barang yang mengikut sifat. Mengikut sifat dia sungguh. Dia panggil waktunya ayat ilmu panggil benda hak serupa. Contohnya kita kata kursi ada 4 kaki. Mana 4 kaki sungguh panggil ilmu. Idrakus syai' ala ma huwa alaih. Jahil ni idrakus syai' ala khilafi ma huwa alaih. Tak serupa dengan hak sungguh. Hak panggil jahil tak reti, tak tahu hak tu. Dan yang keduanya panggil ada zon. Zon iaitu zon saat itu iaitu kita dapat sesuatu saat itu zon saat itu gapo takrif zon saat itu wa huwal hukmu ghairul jazim, hukum tak ada putus, al murajjih lil waqi' an dalil. Dia hak murajjih hak kuat lil waqi' akan waqi' an dalil dari dalil. Maksudnya supaya kita kata zon saat itu, contohnya kita kata kalau masuk waktu dak lagi, waktu semaya ni masuk dak lagi, kita tahu asal berat masuk, balik berat masuk ni orang panggil zon. Masuk dak lagi ni wasat tak masuk lagi ni panggil zon. Hak balik berat rajah panggil murajjah lil waqi' an dalil. Maka tu panggil zon. Waham ni lah waham ni iaitu al-wahmu al-hukmul marjuh, hukum hak tak kuat. Hukum hak tak kuat ni gini. Kita tahu belaka dah kata Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan saat itu laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa sesuatu, huwas samiul basir, dan Tuhan Maha mendengar, Maha melihat. Bila Tuhan Maha mendengar, Tuhan tak serupa, hak ni orang panggil hak yakin, orang panggil hak yakin, hak cegak putus. Qat'i itu dilalah kata Tuhan tak serupa, semua tak ada. Sama ada salaf, khalaf, Wahabi lah apa saja pergi kata Tuhan tak serupa belaka, tu asah orang panggil.
Lepas tu hak tu hak cerak lalu dah. Lepas tu ada ayat mari atau hadis mari menunjuk kata nak serupa, maka hak tu panggil waham tu, kerana cerak dah kata tak serupa. Lepas tu ada ayat panggil waham. Tu panggil waham. Tu. Hak tu panggil waham. Tu makna kata, tetapi ada beberapa ayat yang lain yang muhkamah tetap maknanya. Muhkamah tu makna yang tetap maknanya. Qat'iyatud dilalah. Dilalahnya tetap tak berubah, tak boleh tanggung makna lain. Sekira-kira tidak mungkin bahawa dipahamkan makna yang lain dari zahir ayat. Tak boleh dah. Bahkan adalah maknanya satu sahaja, seperti firman laisa kamitslihi syai', tidak serupa Tuhan dengan sesuatu. Tuhan sebut huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat, ayat muhkam. Dan firman Allah Taala qul huwallahu ahad, sebuah ayat muhkam juga tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan ditumpukan oleh semua makhluk, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Tuhan tu kufu, hak yang setara dengan Tuhan. Semua panggil ayat muhkam. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Quran bahawa orang mukmin wajib ikut ayat-ayat muhkamah. Orang mukmin saat itu wajib kena turut ayat muhkamah dan mendirikan akidah mereka atas ayat-ayat muhkamah ni, hak sahnya. Begitu juga makna dan segala pentafsiran ayat-ayat yang lain mengikut ayat muhkamah. Ayat-ayat semua ni kena tafsir mengikut ayat muhkam. Kerana ayat muhkamah ni qat'iyatud dilalah. Ayat muhkam ni orang panggil qat'iyah, putus dilalah. Maknanya tetap jelas. Tak ada boleh tanggung makna lain, ke? Lagi pula tidak ada keraguan dan syak tentang maknanya, tak ada syak perkara dah. Dan Tuhan sebut dalam Quran huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Makna dia kita dah hurai dah tadi dah. Pendirian salaf dah qalah tentang ayat mutasyabih. Apa pendapat pendirian Cuyun hak ulama salaf dah qalah? Telah ittifaq sini. Telah ittifaq orang Islam bahawa Maha Suci Allah ni cerak dari zahir ayat mutasyabihah. Semua ittifaq belaka dah kata Tuhan tak serupa. Ittifaq ni maknanya setuju semua ulama kata ayat ni tak boleh pakai zahir situ, ya. Dah hadis-hadis yang mutasyabihah yang menunjuk atas kekurangan pada hak Allah dan bawa kepada menafi kesempurnaan Allah dan ketuhanan. Kerana mengikut suruhan Allah pada ayat muhkamah dan menakutkan mereka dari menurut zahir ayat mutasyabihat. Tuhan sebut fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ke? Mana kata Tuhan duk jaga takut apa ni, ada takut condong kepada fitnah saat ni, kepada takwil mengikut hawa nafsu, ke? Maka pada ketika tu bermakna kerana mengikut suruhan Allah, Tuhan suruh kita pegang ayat muhkamah lah tu. Jelas benar. Allah Akbar. Jadi yuk ngatuk. Kemudian pada telah ittifaq di antara salaf dan khalaf. Dan semua saat itu. Takwil pulaknya orang panggil salaf dan khalaf ni takwil ijmal. Cerak dah kata Tuhan tak serupa, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tapi takwil tafsili maka hak tu, ya. Salaf ni serah betul, tak ada bagi takwil. Ada pun khalaf ni serah. Salaf ni takwil dengan makna tengoklah dengan makna qadra, kalau yadu contohnya lah.
Mereka turut dua mazhab ini. Ada dua mazhab saja, iaitu salaf dengan khalaf. Tengok muka 235. Mazhab salaf, mazhab salaf dan mereka itu ialah orang-orang yang adalah sebelum 500 tahun hijrah tu panggil salaf. Salah-salah tu sebelum ada 500 hijrah. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa sebelum ada 300 hijrah. Katakan orang-orang yang dalam 3 qurun pertama hijrah. Qurun ni satu tahun. 3 qurun ni 300 tahun. Sebab tu Abu Hasan Asy'ari duduk letak qurun yang 3 lah. Sebab apa? Siapa tak 3 qurun pertama, iaitu sahabat-sahabat. Dan qurun yang kedua ni tabi'in. Apa ni? Bukan qurun kedua. Yang kedua pula tabi'in. Yang tiga tabi'in. Sahabat ni orang dengan Nabi, mati dia beriman. Tabi'in ni orang dengan sahabat. Tabi'in orang dengan orang sahabat. Yang tiga, rung tiga panggil. Maka hak ni Nabi sebut bahawa al-khairiyah, kebaikan ni ada pada mereka sebab mereka dekat masa Nabi. Sikoh kepercayaan kuam cata tu tinggi. Kan mereka dekat masa Nabi. Mereka orang dengan Nabi. Sebab tu ada sebut lah dia khairul qurun, sebaik-baik qurun tu qarni. Qurun aku thumma alladhina yalunahum. Sama dia orang qurun hak meringi aku tu. Thumma alladhina yalunahum. Kalau dia qurun hak meringi tu pula. 3 qurun lah. Mazhab salah ni lah mazhab salah. Mazhab salah tu ialah mazhab tafwid, serah. Tafwid mutlak orang panggil. Serah betul-betul. Mereka tidak takwil dengan tafsir mengikut zahir ayat mutasyabihah. Dan mereka tidak takwil dengan tafsir. Mengikut zahir tak. Bukan tak pergi turut zahir. Tetapi mereka memadai dengan apa yang telah disebut dalam Quran. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan zatnya, serta mereka berpegang teguh dengan ayat-ayat muhkamah yang menafikan apa yang bawa kepada kekurangan pada hak Allah. Dia pergi ayat mutasyabihah, tapi dia pegang kukuh kejat dengan ayat muhkamah. Sebagaimana mereka takwil ayat-ayat mutasyabihah dengan ijmal mengikut ayat muhkamah, iaitu laisa kamitslihi syai'. Dan mereka serah maksud ayat-ayat pada Allah. Dan serah Tuhan tu. Ada pun meninggalkan ayat-ayat mutasyabihah tanpa takwil ijmal tafsir, itu ialah perkara yang tidak melakukan oleh salaf dan khalaf. Dan ada pun hak pegang betul zahir, tak ada takwil jumali, tak ada pegang Tuhan tak serupa dengan makhluk, maka hak tu tidak dibuat oleh salaf tu dan khalaf lah. Dan dalil atas tidak harus berpegang zahir tanpa takwil ijmali itu. Dalil atas tak harus kita nak pegang zahir dengan tak ada takwil ijmali, ialah kerana sekira tidak takwil seperti pada firman. Kalau kita takwil tu hasbu walitusna ala aini, maksudnya dan supaya engkau dibela, dipelihara dengan mataku. Dengan disebut satu mata sahaja, tengok sini walitusna ala aini, tu ada satu mata. Padahal telah berfirman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan hendaklah kamu sabar kerana hukum Tuhan kau, fa innaka bi a'yunina, maka semua engkau di mata-mata kami. Artinya di mata-mata kami pula. Tak disebut ala aini, ini bi a'yunina, mata banyak pula Quran pula ni. Dengan disebut pada ini ayat beberapa mata. Dan akan tanakuk, akan belawai di antara benar ni, jika tidak ditakwil. Kalau tak takwil lah, sebab itulah mazhab salah pun takwil juga pada ijmal. Takut belawai saat ni tu. Dan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-'arsy istawa, Tuhan semayam kepada duduk di atas arah tertinggi, maknalah dah. Dan firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Contoh tengok, mula-mula Tuhan kata Rahman istawa, duduk atas langit, lepas tu Tuhan lebih dekat duduk leher. Lebih dekat dekat tekak. Mana Tuhan duduk atas arah hati, duduk bawah hati. Kalah no.
Maka jika kita mentafsirkan ayat-ayat tersebut, kalau kita tafsir ayat-ayat tersebut mengikut zahirnya, tentu tanakut berlawan di antara ayat-ayat tersebut. Kalau kita sebut cara zahir, berlawan di antara ayat-ayat tadi, kerana bagaimana ditafsirkan ayat bahawa Allah Ta'ala di atas arasy dengan ketiadaan takwil, padahal ia pada waktu itu juga terlebih dekat dengan manusia dari urat-urat leher. Terjadi berlawan lah. Ayat Tuhan atas arasy, lepas tu pula ayat ni pula ayat atas Tuhan lebih dekat dengan urat leher lagi. Kalau kita tak takwil tadi, sebab tu wajib nak takwil ijmal. Tak takwil ijmal tak sah takleh tu. Dan hendaklah baca ayat firman Allah Ta'ala, amintum man fis samai an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut pada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu mungkin menunggang balik bumi menembus kamu, lalu bergegarlah bumi dengan serta-merta. Tengok Tuhan atas langit pula. Bahalu Tuhan atas langit dan Tuhan sebut wa nufiqa fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ngatuk semua. Tu faham tak tu? Assalamualaikum. Faham tak? Sikit ada 15 orang ni. Waalaikumsalam. Faham tak? Ustaz ngatuk lah. Duduk mana tu? Duduk rumah duduk mana? Di rumah Ustaz. Rumah. Bahas kira dah. Bahas kira dah. Buatlah Ustaz nak masak salah dah ni. Kira dah. Atar tak? Bahas suruh buat tu. Hak nak Ustaz. Hak itulah. Hak nak belum biasa tu. Bukan bahas dah suruh buat khulasah tu. Atar tak? Tak. Lah, apa? Tak nak telah nak. Tu mana amintum man fis samai an yaksifakumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut pada Tuhan yang pusat pemerintahan ni? Makna pusat pemerintahan di langit. Dan Tuhan sebut huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Tuhan yang jadi Tuhan di langit dan bumi, maksud itu. Tapi bukan makna Tuhan di atas seorang bawah seorang, tak. Dan Tuhan sebut kalau Tuhan duduk di langit fasa wa nufiqa fis sur, dan ditiup sunasangkan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan mati semua mereka yang duduk di langit. Semua ni kalau Tuhan duduk di langit Tuhan mati juga. Tu. Tengok bawah tu dah. Tengok bawah. Tetapi kita mesti mensucikan Allah. Muka 230 ni. Bawah. Tetapi kita mesti mensucikan Allah pada ayat-ayat tersebut dari menyamai makhluk pada masalah mustahil mengambil tempat. Tuhan mustahil mengambil tempat. Ya, orang panggil makhluk yang ambil penti. Penti ni sepuluh kita ni. Berapa meter. Mari sini sampai lihat ni. Kaki apa tu 2 meter lebih ke apa semua kan. Lepas tu besar kecil, dia kena ambil berhenti tu makhluk. Sebab tu ulama ni pandai. Pandai lah. Kita yang tak pandainya. Mustahil mengambil tempat dan jauh dan dekat dan beranggota dan rupanya kemudian menyatakan bagi Allah apa yang telah disifat oleh Allah akan zatnya atas sifat yang layak dengan kesempurnaan Allah dan ketuhanan lah. Mula-mula sekali kita kena nafi pada benda tak molek. Benda-benda yang muwaham serupa Tuhan makhluk. Benda mustahil adalah Tuhan. Yang ada makian itu ialah bahawa menyerahkan tafsir ayat-ayat mutasyabih pada Allah. Kita serah Tuhan maksud tafsir sungguh kita faham dah. Dan itulah terlebih selamat engkau dari tanahku pada paham-paham tersebut. Dan maka itulah lebih selamatnya. Dan boleh menyelamatkan Quran dari tanahku yang engkau tafsirkannya mengikut zahirnya. Lepas tu pula kalau kita pergi zahir juga, jadilah Quran saat itu. Boleh selamatlah kita. Tak tanahku tak belawai lah tu.
Inilah mazhab salaf rahimahumullah. Adakah kamu dengar mereka berkata tak ayat mutasyabiah? Dalam ayat mutasyabiah tak amirru bila kaif. Lalu sahaja baca dengan tak ada kaifiat. Lalu ke ayat itu dengan ketiadaan kaifiat. Kerana jikalau mereka tidak takwil ijmal ayat-ayat tersebut dengan ketiadaan kaifiat, saya tidak sah bahawa mereka berkata amiru bila kaif. Dia kata kerana jikalau mereka tidak takwil ijma, kalau tak ada takwil ijma, tidak sah bahawa mereka berkata nak suruh lalu apa baca lalu Quran. Kerana apakah mereka lalu ke ayat, mana baca ayat dengan tidak menerangkan kaifiat? Sebab apa? Sebab takut. Kerana benda itu mustahil itu. Sedangkan makna ayat-ayat itu sangat nyata. Ayat itu makna nyata. Yang menolak faham ayat itu dengan zahir serta menjauhkan dari mana asalnya yang nyata kaifiat. Tetapi mereka sebenarnya yakin bahawa ayat-ayat itu tidak harus difahamkan mengikut zahir sirah lafaz ni dalam urah. Dengan sebab ada ayat muhkamah yang telah Ta'ala menetapkan makna ayat-ayat mutasyabiah bahawa tidak harus difahamkan mengikut zahir. Maka inilah dinamakan takwil ijmali. Dia panggil takwil ijmali itu. Sedangkan mereka memadai dengan ayat-ayat itu dan ketiada tafsir kaifiatnya. Inilah tawakuf, terhenti dari takwil dia panggil. Inilah perkara yang wajib sekalian orang Islam berpegang dengannya dan tidak harus ragu-ragu padanya. Assalamualaikum. Masa ngatuk. Ada sekat tu dulu dah. Ustaz. Ya. Ya. Faham apa maksud ni Ustaz? Sebab kita seru hak ngaji dah. Ya. Lepas tu Ustaz bawa klik makan dulu kan. Lepas tu duduk Mekah lagi ni mata. Tuai dulu. Lah no. Ya, waktu boleh hantar lagi lah. Boleh. Tak lagi. Ustaz jawab apa mengambil lah. Hak dulu ni lah. Ya. Hak dulu. Ya. Apa nak hantar mana ni? Hantar di kuliah lah. Hantar di kuliah dah. Upama kalau lekas room betul tak? Wak sebuah kita di kuliah. Ustaz Majidan. Faham betul tak Ustaz? Dia seru betul ni. Boleh 20 muka apa dah. Dah banyak dah. Dah. Lepas tu